Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, sihat sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, dan yang bahagia Dr. Ros Hayati Muhammad Sani, Pengarah NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. Hari ini ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan. Yang pertamanya adalah perkembangan terkini berkenaan dengan gelombang Omicron yang kita sedang melalui. Kalau kita melihat kepada kes harian COVID-19 bagi beberapa negara yang kita mengambil sebagai benchmark, banyak negara masih lagi melalui gelombang Omicron yang agak ketara. Kalau kita melihat di negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, UK, malah Australia, Jepun dan juga di Thailand, kita melihat kes Omicron masih lagi meningkat. Dan setakat 15 Februari, Malaysia mencatatkan kes sebanyak 629.75 kes per 1 juta penduduk. Perbandingannya, contoh dengan Singapura, lagi tinggi daripada kita, 2078.76 kes per 1 juta penduduk. Korea Selatan 1173.96 kes per 1 juta penduduk. Ini adalah perbandingan yang diberi untuk menunjukkan bahawa Malaysia bukanlah satu-satu negara yang sedang mengalami gelombang Omicron. Malah gelombang ini kita melihat di banyak negara. Ada negara yang mana sudah pun mencapai kemuncak dia, seperti United Kingdom dan juga Australia. Tetapi ada negara-negara, terutamanya negara-negara di rantau Asia, yang masih lagi melalui gelombang Omicron. Minta maaf, ada typo di situ, Februari 2022 bukan 2020 ya. Trend peningkatan kes COVID-19 baru melebihi angka 10,000 sehari dicatatkan bermula daripada 6 Februari sebanyak 10,089 kes. Maksudnya kita sudah lebih daripada 10 hari berada di dalam gelombang Omicron yang agak ketara. Peningkatan diperhatikan setiap hari sehinggalah kita laporkan pada 16 Februari jumlah 27,831 kes, iaitu kes harian yang tertinggi sejak mulanya pandemik ini. Walaupun peningkatan mendadak yang diperhatikan, purata kematian harian mingguan disebabkan COVID-19 tidak menunjukkan peningkatan ketara berbanding sewaktu kemuncak kes yang dicatatkan pada bulan Ogos yang lepas. Purata 13 kes kematian sehari dicatatkan pada minggu epidemiologi 5 tahun ini berbanding purata 345 kes kematian sehari pada kemuncak gelombang varian Delta. Dan ini menunjukkan bahawa dari segi kes-kes kematian, walaupun kes harian meningkat, tetapi ada pemisahan antara kesan kepada kematian dan juga kesan kepada kemasukan kritikal di hospital dengan kes harian. Kalau dulu kes harian meningkat, maka kematian dan juga kemasukan kritikal ke hospital juga akan meningkat pada kadar yang sama. Tetapi sekarang ini, setakat ini, kita melihat ada pemisahan antara dua data tersebut, ataupun apa yang disebutkan sebagai decoupling of cases and severity setakat ini. Dan ini juga adalah pengalaman daripada negara-negara lain di mana sudah ada pemisahan antara bilangan kes dan keseriusan kes ataupun severity daripada kes-kes yang baru. Namun demikian, KKM juga melihat ada peningkatan bilangan kemasukan pesakit ke dalam hospital. Ini tak dapat dinafikan ya, walaupun kes kematian dan kes kemasukan kritikal, contohnya ke unit rawatan rapi, masih lagi tidak meningkat seperti mana kes harian. Tetapi apa yang kita melihat, ada juga kenaikan kemasukan ke hospital. Dalam tempoh 7 hari, kita menyaksikan peningkatan bilangan kes sebanyak 109%. Peningkatan kes harian 109%.
Peningkatan kemasukan ke hospital di kalangan pesakit COVID-19 42%. Jadi walaupun dia tak sama dengan bilangan kes, tetapi memang kita akui meningkat. Cuma saya ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa daripada kes-kes yang kita masukkan ke hospital sekarang, terdapat juga kes kategori 1 dan 2, iaitu kes-kes yang tidak serius yang dimasukkan ke hospital sebagai langkah preemptif bagi tujuan pemantauan, bagi mencegah risiko jangkitan menjadi lebih teruk. Dan ini kita hanya beri kepada hanya kita masukkan ke hospital kes-kes yang berisiko tinggi. Contohnya mereka ada komorbiditi yang serius, contohnya mereka berusia 60 tahun ke atas dan uzur. Kita akan buat keputusan untuk masukkan mereka ke dalam hospital walaupun kategori 1 dan 2, dan kita akan tunjuk angka yang kita masukkan bagi langkah preemptif tersebut. Melihat kepada keadaan dan dasar ini, kemasukan ke hospital oleh kes-kes COVID-19 pasti akan meningkat selari dengan peningkatan kes harian dan juga dasar KKM untuk memasukkan mereka yang berisiko tinggi walaupun kategori 1 dan 2 ke hospital sebagai langkah preemptif untuk memberi rawatan kepada mereka. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, antara sebab kemasukan pesakit COVID-19 kategori 1 dan 2 ke hospital antaranya mereka yang mempunyai medical emergency, contoh penyakit kencing manis, darah tinggi yang tidak terkawal, baru dikenal pasti mengidap penyakit tidak berjangkit yang tidak terkawal, penjaga kepada pesakit pediatrik ataupun geriatrik, pesakit immunocompromised, ataupun mereka yang mana rumah kurang sesuai untuk pulih di rumah, contoh rumah mungkin tidak terlalu besar ataupun paksa tinggal dengan ahli-ahli keluarga yang ramai. Jadi kita masukkan dulu ke hospital sebagai langkah yang preemptif. Saya ingin maklumkan bahawa dari segi kes, dari segi kemasukan hospital, inilah dia punya keadaan dia. Utilization ataupun penggunaan ni hospital adalah pada 61% dan ini meningkat sedikit berbanding dengan peningkatan kes yang sedang berlaku sekarang. Saya nak rujuk kepada status vaksinasi bagi mereka yang didapati positif sekarang. Kalau kita boleh pergi ke slide seterusnya. Kalau kita melihat kepada status vaksinasi pada 16 hari bulan, hanya kita melihat kepada mereka yang kategori 3, 4 dan 5 ya. Sebab kategori 1 dan 2 adalah sama ada tiada gejala, asymptomatic, ataupun mereka bergejala ringan. Jadi kita tengok saja kepada kat 3, 4 dan 5 yang menjadi kategori yang kita membimbangi. Kalau kita lihat di sini, 24 daripada kes langsung tiada vaksinasi ataupun belum lengkap divaksinasi. Ini bersamaan dengan 24.7%. 51 kes ataupun 52.8% belum menerima dos penggalak. Jadi kita campur dua ni. Kita campur dua ni sebab dua ni terdiri daripada mereka yang kategori 3, 4, 5 yang tak dapat booster. 77.5% daripada kes kategori 3, 4 dan 5 pada 16 Februari adalah mereka yang belum lagi menerima booster ataupun belum lagi menerima apa-apa vaksin. So maknanya common denominator, mereka belum lagi menerima booster. Maksudnya di sini adalah untuk kita memastikan bahawa kes kategori 3, 4 dan 5 yang membimbangkan KKM ini dapat kita kurangkan. Kita minta supaya mereka yang belum lagi mendapat booster, dos penggalak, untuk dapatkan dos penggalak mereka. Dos penggalak bukanlah jaminan untuk kita tidak dijangkiti COVID-19. Tetapi berdasarkan kepada data ini menunjukkan bahawa dos penggalak membantu mencegah gejala yang serius daripada penyakit COVID-19.
Dan ini jelas menunjukkan bahawa majoriti 77.5% daripada kes kategori 3, 4 dan 5, kes yang paling serius pada 16 hari bulan adalah mereka yang tiada booster ataupun langsung tiada vaksin. Dan kita akan kemaskinikan data ini dari masa ke semasa untuk hari-hari lain, untuk kita terus memberi bukti bahawa dos penggalak adalah sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat penting untuk kita mengurangkan gejala yang serius daripada penyakit COVID-19. Kalau kita lihat kedudukan kita dos penggalak, kita melihat berbanding dengan negara-negara lain, kita sebenarnya di paras yang agak baik. Dari segi dos penggalak per 100 penduduk, Malaysia berada di kedudukan yang lebih baik berbanding dengan Australia, Thailand, Jepun dan Indonesia. Tetapi kalau kita banding dengan negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan dengan United Kingdom, kita masih agak terkebelakang. Jadi untuk kita sampai ke tahap yang KKM rasa selesa, kita mesti melipat gandakan usaha untuk minta orang ramai yang belum lagi mendapat dos penggalak mereka untuk tampil supaya dapat diberikan dos penggalak. Sekarang ini bukan masalah kapasiti, bukan masalah bekalan, tetapi masalah nak cari orang yang datang untuk mendapat dos penggalak mereka. Sebab sekarang ini semua PPV adalah walk-in bagi semua kategori usia untuk mendapatkan dos penggalak. Jadi saya harap tuan-tuan puan, kita akan memberi tumpuan supaya kita sampai ke tahap yang kita rasa diperlukan. Kalau boleh kita sampai ke tahap 70% daripada penduduk dewasa telah menerima dos penggalak. Ya, sekarang ini belum sampai lagi 60%. Namun demikian, Kementerian Kesihatan ingin memberi jaminan kepada rakyat bahawa kami telah membuat segala persiapan dan persediaan yang rapi bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang datang bersama dengan gelombang Omicron. Berita baiknya, walaupun kita menyaksikan peningkatan kes dan juga bilangan kemasukan ke hospital, vaksin menunjukkan keberkesanan yang amat baik dalam melindungi individu daripada jangkitan yang lebih teruk. Sebab itulah sehingga hari ini kita hanya menyaksikan sedikit peningkatan dalam bilangan kemasukan ke ICU dan juga kes kematian akibat COVID-19. Bilangan kemasukan ke ICU dan kematian adalah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding pelaporan pada Ogos tahun lalu, walaupun bilangan kes pada ketika ini adalah lebih tinggi. Walaupun kita nampak kematian dan ICU masih lagi rendah dan tidak meningkat secara mendadak, kita akan pantau dari masa ke semasa, dan apabila kita melihat kes meningkat, sudah pasti akan juga ada peningkatan sedikit dari segi indikator tersebut. Begitu juga dengan kes COVID-19 yang memerlukan bantuan pernafasan harian. Ini satu perbandingan yang penting, ya, di mana kita melihat bantuan pernafasan harian adalah rendah berbanding sewaktu kemuncak COVID-19 gelombang varian Delta. Sebanyak 116 kes harian dicatatkan pada 15 Februari yang memerlukan bantuan pernafasan berbanding 934 kes pada 6 Ogos pada kemuncak gelombang Delta. Dan kalau kita melihat rajah di sini, kita melihat data pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan pada waktu Delta kemuncak dia sama dengan bilangan kes. Tetapi untuk Omicron, walaupun gunung Omicron itu sudah lebih tinggi daripada kemuncak ataupun puncak gunung Delta, tetapi pesakit yang memerlukan alat bantuan pernafasan walaupun sedikit naik, tetapi tidak naik dengan mendadak ataupun ketara. Next. Ini adalah menunjukkan bahawa setakat ini, walaupun kes meningkat, garisan merah itu garisan yang kritikal, penggunaan katil ICU meningkat sedikit tetapi tidak meningkat dengan terlalu mendadak. Next. Buat masa ini, katil hospital ICU keseluruhan untuk COVID-19 adalah pada penggunaannya adalah pada 25%.
katil hospital bukan klinik kritikal 61%, dan penggunaan katil PKRC, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19, adalah 52% secara keseluruhan, dan pecahan mengikut negeri ada di situ. Next. Ini adalah penggunaan katil hospital dan hospital bukan kritikal. Next. Ini adalah saya nak tunjuk berkenaan dengan kapasiti alat bantuan pernafasan. Sekarang ini 4% alat bantuan pernafasan COVID sedang digunakan. 4%. Sebenarnya peratusan alat bantuan pernafasan yang digunakan untuk penyakit-penyakit lain jauh lebih besar daripada COVID. 32% adalah penggunaan keseluruhan, 4% hanya terdiri daripada pesakit COVID-19. Next. Ini adalah bilangan kemasukan pesakit harian berdasarkan kepada kategori ke hospital awam yang saya nak sampaikan tadi. Kalau kita melihat di sini, biru adalah jumlah pesakit kategori 1 dan 2, manakala merah adalah kategori 3, 4 dan 5. Dari sini kita melihat bahawa kemasukan kategori biru, iaitu kategori 1 dan 2, adalah 66.3%. Kemasukan kategori 3, 4 dan 5 adalah 33.7%. Next. Ini menunjukkan bahawa sekarang ini kemasukan kategori 1 dan 2 sebab langkah preemptif daripada KKM adalah melebihi kategori 3, 4 dan 5. Dulu kita kata hanya 3, 4 dan 5 yang kita nak admit ke hospital. Sekarang ini kita buat keputusan langkah preemptif sebab kita tidak mahu mereka merosot di rumah ataupun mereka mengalami gejala yang serius sehingga tidak dapat datang ke hospital yang berlaku sewaktu Delta dan sebagainya. Jadi kita ambil langkah yang preemptif, dan lebih ramai lagi kategori 1 dan 2 berada di hospital sekarang ini berbanding dengan kategori 3, 4 dan 5. Selain daripada itu, saya juga ingin memaklumkan bahawa ada yang tanya berkenaan dengan berapa banyak yang mula daripada kategori 1, 2 merosot kepada kategori 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita ada data pada bulan Januari dan kita akan kemas kini untuk bulan Februari. Tetapi bagi keseluruhan bulan Januari, mereka yang merosot daripada kategori 1 dan 2 ke kategori 3 adalah 1.2%. Dan mereka yang merosot ke kategori 4 dan 5 adalah 0.6%. Setakat ini kita melihat kemerosotan itu adalah sangat-sangat kecil. Tetapi kita akan terus pantau, dan sistem kesihatan awam bersiap siaga untuk memastikan bahawa mereka yang memerlukan rawatan akan diberikan rawatan yang terbaik di hospital-hospital kita. Dan setakat ini, walaupun kes sudah sampai kes yang paling tinggi dalam sejarah pandemik, tetapi dari segi kapasiti hospital awam dan kapasiti keseluruhan sistem kesihatan kita masih mencukupi untuk memberi rawatan yang terbaik kepada mereka yang memerlukan daripada COVID-19. Saya juga ingin memaklumkan satu perkembangan yang juga agak sedikit membimbangkan, iaitu kita melihat bahawa pada minggu kelima, daripada minggu kelima hingga minggu keenam tahun ini, peningkatan sebanyak 160% kes COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Pada minggu kelima tahun ini, minggu epid yang kelima tahun ini, kita ada 6,524 kes COVID-19 kanak-kanak daripada usia baru lahir hingga 11 tahun. Pecahannya 2,282 daripada usia baru lahir hingga 4 tahun dan 4,242 usia 5 hingga 11 tahun. Untuk minggu yang ke-6 pula ada 16,959 kes. Pecahannya 10,796 5 hingga 11,
6,163 bagi mereka yang baru lahir hingga usia 4 tahun. Kita akan edarkan ini kepada press semua. Poin dia di sini adalah peningkatan kes di kalangan pediatric patient kita. Dan juga kita sedang melihat peningkatan dari segi kes kemasukan ke hospital di kalangan kanak-kanak. Bagi mereka yang baru lahir hingga 4 tahun, masih belum ada vaksin yang diluluskan di mana-mana negara. Tetapi untuk mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun, sudah ada vaksin yang diluluskan dan yang sedang dilaksanakan di Malaysia di bawah PIC Kids ataupun PIC Kids. Setakat ini kita melihat bahawa penerimaan dia agak baik, tetapi masih lagi rendah. Ya, pendaftaran masih belum sampai 1 juta. Jadi kita harap dengan adanya peningkatan kes yang ketara di kalangan kanak-kanak kita, di kalangan kanak-kanak, kita harap ibu bapa akan tampil untuk memberi kebenaran anak mereka divaksinasi. Dan setakat ini kita melihat bahawa vaksinasi ini tidak mengundang apa-apa AEFI yang serius. Ya, banyakkan pelaporan AEFI untuk PIC Kids ini adalah AEFI yang ringan, yang biasa sahaja. Ada beberapa lagi perkara yang saya nak sampaikan sebelum saya jemput Dr. Roshayati, pengarah NPRA, untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan AEFI. Yang pertama, berkenaan dengan vaksinasi PIC Kids. Selain daripada merayu kepada ibu bapa untuk daftarkan anak mereka bagi mendapat vaksin PIC Kids disebabkan peningkatan kes-kes ini, saya juga mohon kepada majikan-majikan, sekiranya pekerja anda ada temu janji untuk membawa anak mereka untuk mendapat vaksinasi, beri kelonggaran untuk mereka pergi hadir supaya dapat bawa anak mereka untuk dapat vaksinasi. Ya, tak kerjasama daripada majikan. Ni kita tak boleh paksa, tapi kita minta kerjasama daripada majikan untuk bagi kebenaran bagi pekerja bawa anak mereka menerima vaksin, dan buktinya dalam MySejahtera boleh tengok. Yang kedua, sama juga mesej saya kepada majikan-majikan Malaysia. Walaupun kita yakin bahawa kita dapat mengharungi gelombang Omicron dan kesannya tidaklah seburuk gelombang Delta, namun demikian adalah cermat dan adalah lebih baik di mana boleh dielakkan meeting, perjumpaan dan juga apa-apa urusan pekerjaan secara face to face ataupun fizikal. Buat masa ni sangat-sangat disarankan untuk menggalakkan work from home ataupun remote working. Ya, ini adalah saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia kepada majikan, seperti mana yang saya dah buat. Ya, walaupun kita yakin bahawa kita dapat mengharungi gelombang Omicron, tetapi kita mestilah sentiasa berusaha untuk memperlahankan peningkatan kes ini. Ya, jadi dengan itu saya harap dan saya mohon di mana boleh kita minta majikan untuk menggalakkan remote working ataupun kerja daripada rumah buat masa ini. Saya juga ingin memaklumkan bahawa untuk membantu selesaikan isu-isu yang berbangkit dengan MySejahtera, kita telah buat keputusan untuk menubuhkan beberapa help desk secara fizikal di beberapa tempat. Jadi orang ramai yang ada masalah dengan sijil vaksin dan sebagainya boleh pergi ke help desk fizikal ini untuk selesaikan masalah mereka. Sudah pasti help desk yang virtual kita akan teruskan, tetapi ada yang saya dapat aduan yang lama tunggu untuk sijil vaksin dan sebagainya masih belum diselesaikan. Kita akan buka physical help desk. Kita mula dulu di PPV WTC
pada 19 Februari dan selepas itu PPV IDCC di Shah Alam pada 26 Februari, dan kita akan perluaskan kemudahan helpdesk fizikal ini kepada negeri-negeri lain dalam masa yang terdekat, dan kita akan umumkan. Saya juga ingin maklumkan bahawa ada perubahan daripada pelaporan COVID-19 harian yang akan bermula pada hari esok. Bermula pada hari esok, bilangan kes harian tidak lagi akan diumumkan pada petang hari tersebut. Ia akan diumumkan bersama dengan data-data yang lain pada pukul 10 keesokan harinya. Ini adalah supaya kita dapat baca data kes harian bersama dengan data-data lain seperti kemasukan ke hospital dan sebagainya, untuk kita mengurangkan fear factor kes harian setiap hari. Ini adalah perubahan budaya bagi kita lah. Jangan tunggu pukul 3 ni Tan Sri KPK punya press statement lagi lah. Just stop looking at that. It's going out together with all the other data. Ya. Ini adalah perubahan tingkah laku dan mindset kita. Daripada tengok 20,000, 30,000, kita kena baca sekali dengan semua metrik dan juga data yang lain agar kita dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan keadaan kemasukan ke hospital, ICU, kematian, kategori dia dan sebagainya. Ya, supaya kita secara perlahan mendidik masyarakat daripada hanya melihat kepada kes harian kepada angka-angka yang lain yang boleh memberi gambaran yang lebih jelas dan teliti tentang keadaan yang sebenar. Jadi ini akan bermula pada hari esok, tidak ada lagi pelaporan pada petang esok. Kes esok akan dilaporkan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Dan ini adalah amalan negara-negara lain juga. Singapura contohnya umumkan kes pada tengah malam tentang kes harian mereka. Jadi saya harap dari segi jadual pelaporan agensi berita juga boleh mula buat perubahan tersebut seperti mana yang telah pun kita tetapkan. Saya akan umumkan pada minggu depan satu pengumuman berkenaan dengan isolasi bagi kontak rapat. Kontak rapat sekarang ini sangat-sangat kerap berlaku sebab kes meningkat. Ramai yang terkontak rapat, bukan disebabkan sengaja, dia terkontak rapat. Dan apabila ini berlaku, gangguan kepada ekonomi, kepada pengurusan pekerjaan dan sebagainya sangat-sangat ketara. Satu perkeliling telah pun dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan untuk pekerja-pekerja kesihatan, healthcare workers, di mana satu protokol baru telah dikenalkan, dan bagi mereka yang kontak rapat di kalangan healthcare workers, pekerja kesihatan yang mana tiada gejala, tidak perlu lagi isolate dan hanya perlu buat ujian pada hari-hari tertentu. Kita mungkin akan guna pakai protokol yang sama apabila kita rasa sudah boleh kita melaksanakan protokol baru ini untuk orang ramai. Dan saya telah minta Tan Sri KPK untuk maklum kepada sektor kesihatan swasta bahawa mereka juga boleh ikut protokol yang sama seperti Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebelum kita buka kepada soalan, saya ingin jemput Dr. Roshayati Muhammad Sani, pengarah MPRA, untuk menjelaskan sedikit berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan semalam yang ada kaitan dengan AEFI ataupun kesan adverse selepas imunisasi, terutamanya bila ada satu footnote yang mengatakan bahawa sehingga 11 Februari 42 kes kematian di kalangan penerima vaksin dos penggalak diterima. Ini seolah-olah dibaca oleh setengah pihak sebagai 42 orang yang meninggal disebabkan dos penggalak. Jadi hari ini saya minta pakar di sini yang bertanggungjawab kepada National Pharmaceutical Regulatory Agency untuk menjelaskan apa sebenarnya maksud 42 pelaporan dan juga menjelaskan isu causality. Causality maksudnya sesuatu menyebabkan benda yang lain. A menyebabkan B, dan bukannya A lepas tu B jadi,
B jadi, lepas buat andaian B jadi sebab A. Dan kita kena faham apakah itu causality. Saya jemput Dr. Roshayati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih pada semua yang dapat hadir pada petang ini. Seperti yang dimaklumkan oleh Wani sebentar tadi, boleh kita keluarkan kenyataan media, ada isu pula timbul kata 42 kematian. Kalau baca balik blog yang dipasa keseluruhan daripada pusat tangga sehingga akhir, kita nyatakan bahawa kita masih lagi menilai causality dia masih belum ditentukan. So daripada 42 laporan tadi, hubung kait atau causality dengan vaksin Cina masih belum dapat disahkan lagi. So bagi maklumannya, AFI yang melibatkan kematian ni, laporannya biasa akan disiasat secara terperinci oleh pasukan penyiasat. Biasa pada pasukan penyiasat ni terdiri pada pasukan penyiasat di fasiliti tersebut, doktor-doktor yang ada atau pakar yang ada di sesuatu fasiliti tersebut. Hasil pada siasatan tersebut termasuk maklumat klinikal serta laporan berdas siasat sekiranya yang ada. Seterusnya dia akan dinilai oleh dengan teliti oleh jawatan kuasa farmakovigilans khas yang dianggotai oleh pakar-pakar daripada berbagai bidang seperti penyakit jangkit, neurologi dan pediatrik dan sebagainya. Bukan saja daripada fasiliti kesihatan tetapi juga daripada swasta dan juga universiti. So di sini kita akan jawatan pastinya akan menentukan sama ada terdapat causality secara langsung antara kematian berlaku dan vaksin yang telah diterima. Untuk maklumannya, laporan kesan adverse ini bila kita kata kesan serius apa yang telah ditetapkan oleh WHO adalah yang menyebabkan kematian atau membahayakan nyawa atau menyebabkan kemasukan individu ke dalam ward atau memanjangkan tempoh di dalam ward. Kemasukan ke hospital ini mungkin satu hari untuk observation pun akan diambil kira juga. Atau kehilangan upaya yang signifikan atau yang menyebabkan kecacatan semasa lahir. So dari sebab kami dalam fasa farmakovigilans akan diadakan, mesyuarat akan diadakan setiap bulan. So yang terkini daripada 42 laporan tersebut, 22 kita telah nilai dan 20 lagi masih tunggu siasatan. Dari 22 hasil penilaian yang kita buat oleh jawatan kuasa farmakovigilans tadi, didapati tiada hubung kait ataupun tiada causality dan dengan vaksin menyebabkan kematian. So kalau sebab tu saya harap kenyataan yang diberi itu dibaca betul-betul lah dia. Jangan diambil separuh-separuh saja akan menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat. So nanti masyarakat akan takut disebabkan vaksin 42 kematian. Tetapi kematian itu belum dinilai lagi, masih belum sempat dinilai. Sebab seperti sedia maklum, laporan penyiasatan akan ambil masa. So kami akan menunggu hasil penyiasatan dan lengkap baru kami dan terpaksa kami boleh buat penilaian. So saya harap itu dapat menjawablah persoalan-persoalan yang timbul. Terima kasih. Terima kasih kepada pengarah NPRA Dr. Roshayati. Jadi saya nak mengulangi, daripada 42 kes kematian yang telah menerima dos penggalak, NPRA telah menerima laporan daripada fasiliti kesihatan yang telah siasat 22 tiada kaitan dengan vaksin, tiada causality dengan vaksin. 20 lagi masih sedang disiasat. Jangan buat apa-apa andaian. Bila kita selesai siasat, kita akan umumkan hasil siasatan tersebut. Tadi ada sedikit disentuh oleh Dr. Roshayati, tapi saya nak minta pula pakar bedah explain apakah proses postmortem yang dibuat terhadap seorang yang meninggal dunia dan nak dapat kepastian dia meninggal dunia ni disebabkan penyakit lain ke, disebab penyakit ke, disebab vaksin. Apa yang berlaku, Tan Sri DG? Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Dan apabila ada satu kematian dilaporkan, terutamanya selepas diberikan vaksin, jadi penyiasatan akan dijalankan dan mayat tersebut akan dihantar ke postmortem, ke forensik, jawatan forensik
belum kita boleh maklumkan sebab kematian itu. Inilah proses kerja yang kita ada, dan kita harap kita dapat mantapkan proses kerja dan maklumkan kepada pihak yang berkenaan untuk mengambil tindakan selanjutnya. Terima kasih. Okey. Kita juga saya juga telah minta supaya pakar forensik kita tampil di media untuk menjelaskan dengan lebih mendalam lagi apakah proses yang berlaku sewaktu postmortem. Dia bedah, dia tengok apa untuk memastikan punca kematian tersebut, ya. Ini kita melihat adalah satu perkara yang sangat-sangat penting, sebab kumpulan yang enggan menerima dos penggalak ni bukan hanya enggan menerima dos penggalak untuk diri mereka sendiri, tetapi sekarang ini sudah mula menyebarkan berita palsu dan juga berita yang tidak disahkan yang menakutkan orang ramai daripada menerima dos penggalak. Sekarang ini untuk program dos penggalak dan program Pick Kids, kita dalam keadaan di mana orang yang tidak ada kaitan langsung kacau, ya, orang yang memang tak nak terima vaksin ni, dia tidak hanya berpuas hati untuk tidak menerima vaksin sendiri, tetapi dia sudah mula menyebarkan berita palsu dan menakutkan orang lain daripada menerima dos penggalak ataupun untuk anak mereka diberikan vaksinasi. Mungkin media pun sedia maklum, pada beberapa hari yang lepas video anak saya sendiri telah pun tular dan disunting ataupun diedit seolah-olah dicucuk dengan angin sahaja. Jadi inilah satu perkara yang perlu kita atasi melalui komunikasi yang lebih jelas, yang lebih pantas dan yang lebih berdasarkan kepada maklumat daripada pakar-pakar untuk memberi keyakinan kepada orang ramai dapatkan dos penggalak dan juga dapatkan vaksin untuk anak-anak anda. Okey, saya buka kepada soalan.